Okey, kita tengok soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 yang pertama, maklumat yang kita ada ialah 10% dan daripada soalan A, dikata produk tu diambil secara rawak 15. Okey, maksudnya sekarang maklumat cukup untuk kita katakan taburan ini jenis binomial. Okay, N dia 15. Probability untuk dia rosak ialah 0.1. Okey, kemudian kita tengok soalan A. Dia kata 15 dipilih secara rawak. Jadi cari kebarangkalian more than 5. Okey, dia kata cari kebarangkalian yang rosak itu more than 5. Okey. Jadi, bila kita nak cari dalam buku statistik, kita perlukan tanda sama dengan. Jadi, medan ubah dahulu. Probability X lebih besar sama dengan 6. Jadi, kita akan buka buku statistik. Okey, kita terus baca dekat nilai N dia 15. Nilai probability dia 0.1. Jadi, awak akan dapat jawapannya ialah 0.0022. Okey, selesai. Boleh? Okey, kemudian kita pergi kepada soalan B. Soalan B sekarang ni, okey, dia masih mengekalkan 10%. Cuma kali ni produk tu diambil secara rawak sebanyak 25. Okey. So, X bertabur secara binomial. Okey, 25 kemudian 0.1. Okey, so kemudian soalan B kata probability that 5 are defective. So, kebarangkalian yang rosak ialah 5. Okey. So, sekarang ni kita kena tengok dahulu. Boleh tak kita guna buku statistik? Okey, kita cari dulu kebarangkalian 0.1. Okey, 0.1. Okey, 0.1 ada. Cuma masalah kita nombor 25 tu yang tak ada. Okey. Jadi, bila tak ada, kita ada langkah kerja yang kedua iaitu dengan menggunakan formula. Iaitu 25 C5 darab 0.1 kuasa 5 darab 0.9 kuasa 20. Okey. So, kita tekan kalkulator elok-elok. 25 tu ialah 25C5 tu cara tekan dia 25 shift bahagi 5. Okey, kemudian kena ada darab tu. Jadi, jawapan awak nanti ialah 0.646. Okey, ini adalah soalan B. Okey. Kita tengok pula soalan C. Okey, dia mengekalkan nilai probability tetapi nilai N ditambah secara mendadak. Okey, secara mendadak. Jadi, bila mendadak macam ni, pelajar kena alert lah. Okey, X bertabur secara binomial. N dia 100, kebarangkalian dia 0.1. Okey, bila mendadak macam ni, maksudnya madam kena buat proses namanya approximate. Iaitu, kalau madam boleh guna kat sini pen warna lain, kita akan dapat X bertabur secara normal. Jadi, madam perlukan nilai. Okey, madam perlukan nilai min. Nilai min 100 darab 0.1. Jadi, madam dapat min dia 10. Kemudian, madam cari nilai variant. Okey, 10 tadi darab semula dengan 0.9. Jadi, variant dia ialah 9. Atau kita tulis 3 kuasa 2. Okey, dari segi approximation, madam sudah buat. So, kita nak tengok soalan pula. Find the probability that. Okey, soalan tanya.
probability that 9x14. Okey, madam buat tanda sama dengan sebab dalam soalan tu tidak ada perkataan between. Okey, tidak ada perkataan between. Jadi, madam boleh membuat proses yang kedua yang kita namakan proses continuity correction. Okay, so kita akan, kalau yang kaya, kita akan tolak 0.5. Yang miskin, kita akan tambah 0.5. Jadi, kat sini proses ini akan menjadi, yang ini akan jadi 8.5. Okay, masih lagi X. Dan yang ini akan jadi 14.5. Okay, madam telah menjalankan proses CC. Okey, proses seterusnya ialah proses penukaran X menjadi Z. Jadi kat sini 8.5 ni kena tolak dengan 10 bahagi dengan 3. So dah jadi huruf Z. Kemudian 14.5 tolak dengan 10 per dengan 3. Okey, probability kat sini. Okey, so kita akan dapati probability negatif 0.5. Okey, kat situ ada Z dan kat sini ada 1.5. Okey, madam tunjuk sedikit proses lukisan dia. So, madam try lagi sekali dekat sini. Okey. Dia sambung. Okey, yang ini tadi kita ada probability negatif 0.5 Z, kemudian ada 1.5. So kalau kita buat sedikit lakaran, okey, nilai di tengah ni kosong. So kat sini negatif 0.5 dan di sebelah kanan 1.5. Jadi kawasan berlorek kita sekarang ialah di sini. Proses yang madam lorek ni melanggar garisan kosong itu. Bila dia langgar, jadi kawasan yang tidak lorek ni madam labelkan sebagai A, yang ini madam labelkan sebagai B. Jadi untuk kita cari kawasan berlorek, bersamaan dengan luas satu cengkeram tu 1 tolak dengan kawasan kawasan A, iaitu Z kurang sama dengan negatif 0.5, dan madam tolak kawasan B, iaitu Z lebih besar sama dengan 1.5. Cuma kita nampak ada nilai negatif di situ. Kita buat perubahan, dia akan menjadi 1 tolak probability Z lebih besar sama dengan 0.5 dan tolak probability Z lebih besar sama dengan 1.5. Jadi kita baca betul-betul dalam buku statistik. Yang pertama kita baca 0.5 muka surat. Kita baca muka surat 21. Kita cari 0.5. Dia akan dapat 1 tolak 0.3085 tolak dengan satu lagi nilai 1.5, iaitu 0.0668. So kita kira betul-betul 1 tolak 0.3085 tolak 0.0668. So, jawapan akhirnya ialah 0.6247. Selesai soalan nombor 6.